Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bahagia saudara pengacara majlis yang dihormati dan kasihi, yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Ustaz Nasruddin Daud, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, yang juga selaku Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Kelantan, yang berhormat Cik Alias Hamid, Ahli Parlimen Kemaman dan juga yang di-Pertua PAS Kemaman, yang berhormat Tuan Haji Hanafiah selaku Timbalan yang di-Pertua PAS Kawasan Kemaman, yang bahagia Fadil Ustaz Hazri Jusoh, Naib yang di-Pertua, Saudara Muhammad Hafiz Adam selaku Setiausaha, dan ahli-ahli yang berhormat, saudara-saudari kepimpinan PAS Kawasan Kemaman, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Pertama, marilah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana barangkali hampir lebih 2 tahun kita tak berjumpa dalam majlis yang seumpama ini. Kalau dulunya inilah satu platform ataupun satu cara jalan yang diambil dan digunakan oleh PAS dan parti-parti politik untuk mendekati dan juga memaklumkan rakyat tentang perkembangan politik dan perkembangan negara, dan mengajak rakyat supaya kembali kepada landasan yang tepat untuk menyelamatkan negara dan menyelamatkan rakyat, dan paling utama ialah menyelamatkan agama Islam yang kita anuti bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang hadirin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. PAS telah pun berusia 70 tahun. Penubuhan PAS adalah ditubuhkan di atas asas kesedaran umat Islam, di atas asas kesedaran untuk menjaga dan mempertahankan Islam, di atas asas untuk membela dan juga menjaga maruah bangsa. Itulah penubuhan PAS. Bukannya ditubuhkan oleh kerana marah kepada seseorang, marah kepada mana-mana pemimpin, tak setuju, tak selain, tak sejoin dengan mana-mana pemimpin. Tapi tertubuh dan wujudnya PAS ialah di atas kesedaran tanggungjawab terhadap agama Allah, tanggungjawab untuk mempertahan dan juga menjaga maruah negara, maruah tanah air daripada terus dijajah oleh penjajah, dan menjaga dan membela maruah bangsa yang menjadi tuan punya negara ini, yang menjadi tuan punya kepada bumi ini.
Itulah lahirnya PAS. Dan sejak daripada penubuhannya sehingga sekarang ini, berlaku jatuh bangun, rebah bangun, berlaku kalah menang, berlaku kejayaan dan juga kekalahan, dan berbagai-bagai ujian yang diterima dan dihadapi, ditanggung oleh PAS, Parti Islam se-Malaysia. Tapi dia terus mara, dia terus maju, dia terus ke hadapan, dan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diyakini, semakin hari semakin mendapat sokongan, dan semakin hari semakin menyerlah tentang kewibawaannya menjadi wadah menjadi pelindung kepada rakyat, menjadi wadah kepada perjuangan rakyat, menjadi benteng kepada pertahanan Islam, menjadi benteng kepada pertahanan bangsa dan negara. Ini jelas yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Saya pada malam ini tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Cuma saya nak bawa suatu pengajaran dan pengajaran yang diterima oleh kita semua. PAS sejak daripada awal pada tahun pilihan raya tahun 1959 telah mengadakan kerjasama dengan parti negara. Pada tahun 1974, malahan tahun 1969, telah mengadakan kerjasama dengan barisan Parti Perikatan yang dipimpin ataupun yang ditunjangi oleh UMNO. Kemudian pada tahun 74 menjadi Barisan Nasional. PAS pada tahun 80-an bekerjasama dengan Parti Semangat 46. PAS pada tahun 90-an, akhir 90-an bersama-sama dengan Parti PKR. Itulah pengalaman yang dilalui oleh PAS. Kesemuanya ini berpunca daripada kelemahan dan juga kekurangan yang ada kepada parti-parti lain, masing-masing mencari PAS untuk menjadi pelindung dan mencari PAS untuk menjadi pelampung selamat daripada hanyut dan tenggelam di dalam arus politik negara. Suatu pengajaran yang saya nak sebutnya ialah pada pilihan raya yang ke-14 yang lalu, hasil daripada kesatuan yang dibina dan dibentuk oleh Pakatan Harapan yang didominasi oleh PKR, DAP dan PAN ataupun Amanah. Mereka membentuk satu kesatuan dan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya yang lalu pada pilihan raya ke-14. Hasil daripada kesatuan yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang dibina oleh mereka, mereka dapat mengalahkan parti gergasi yang telah memerintah negara ini lebih daripada 70 tahun. Nak mengalahkan UMNO Barisan Nasional pada sepanjang sejarah politik negara, semacam tidak ada kuasa politik yang mampu untuk mengalahkannya. Tapi hasil daripada kesatuan, kerjasama politik yang dibuat oleh pihak pembangkang, yang mana
kesatuan itu berasaskan kepada semata-mata nak menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, nak menjatuhkan UMNO yang merupakan parti gergasi di dalam negara ini. Sejak merdeka, akhirnya jatuh, akhirnya kecundang mereka ini. Lepas sahaja pilihan raya, PH yang memerintah negara telah mencabul perlembagaan negara kita. Mereka cuba memperlekehkan institusi raja. Institusi raja yang menjadi tonggak utama kepada negara, menjadi tunjang utama kepada negara, diperlekeh oleh Pakatan Harapan yang dikepalai oleh DAP. Agama Islam yang menjadi agama persekutuan, agama resmi bagi negara, juga diperkotak-katik ataupun dicuba hendak diperlekehkan. Malahan sudah diperlekehkan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dan bahasa itulah yang menjadi jiwa bangsa. Bahasa itulah yang melambangkan tentang pribadi kepada negara dan rakyat. Mereka cuba juga berusaha untuk mengenepikannya. Mata pelajaran Islam, pengajaran Islam di sekolah kebangsaan, mereka cuba memperlekehkannya. Banyak perkara yang timbul, yang dilakukan, langkah yang diambil oleh Pakatan Harapan yang menyebabkan orang Melayu, orang Islam, bangsa yang menjadi tunjang kepada negara ini mula rasa sedar, mula merasakan sedar, dan kesedaran inilah timbulnya satu gagasan baru dalam politik negara, hasil daripada gagasan yang dibawa oleh pemimpin PAS, BPMS, Budaya Politik Matang dan Sejahtera, yang mana PAS bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak demi untuk mempertahankan kedaulatan negara, maruah bangsa, mempertahankan Islam sebagai agama dalam negara ini, agama resmi kepada negara. Itu yang dibawa, gagasan dia dibawa oleh PAS. Sekalipun kita di Parlimen hanya mempunyai 18 kerusi, tetapi gagasan dia dibawa oleh 18 kerusi ini berjaya menjatuhkan kerajaan PH, Pakatan Harapan. Jangan pandang lekeh kepada PAS. Betul PAS hanya 18 kerusi, tetapi dengan 18 kerusi inilah kita boleh sembelih PH. Sekalipun dia tidak mati, tetapi sekurang-kurangnya dia tidak boleh bangun sehingga hari ini. Ini kekuatan yang ada kepada PAS. Dan budaya politik matang yang dibawa oleh PAS mengajak semua parti-parti politik, terutama Parti Teras Melayu, diminta supaya diajak supaya bergabung, diajak supaya bekerjasama, diajak supaya berada dalam satu ta'awun kerjasama politik bagi menegakkan ataupun menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan juga kedaulatan bangsa. Dan itulah yang telah berjaya. Hasil daripada kesatuan di antara PAS, PN, Perikatan Nasional, campur dengan UMNO Barisan Nasional dalam MN, maka kita dapat pertahankan kerajaan yang ada sekarang ini sehingga hari ini. Kalau PAS tarik 18 kerusi, UMNO jatuh, PN jatuh,
semuanya jatuh. Maka PH lah yang akan menguasai semula. Parti yang memang yang liberal, parti yang tidak berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sebagai contoh saya nak beri, minta maaf, ini bukan nak bangkit, tetapi inilah hakikat dan inilah kenyataan. Sebagai contoh, pada pilihan raya 1969, 10 hari bulan Mei 1969, berlaku pilihan raya. Yang keberapa saya tak boleh nak ikut. Yang keberapa? Tak apalah yang keberapa pun. Tapi pilihan raya itu berlaku pada 10 Mei tahun 1969. Selepas pilihan raya 3 hari, 13 Mei, berlakulah peristiwa 13 Mei. Pilihan raya itu menjadikan UMNO ataupun perikatan pada waktu itu yang ditunjangi oleh UMNO hilang juga majoriti, hilang maruah, hilang kekuatan, sudah tidak mendapat majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Dan berlaku rusuhan kekacauan kaum. Orang bukan Islam, orang bukan Melayu sudah naik junjung, naik apa lagi? Naik toncang. Tunjuk kekuatan mereka mencabar kerajaan dan mencabar bangsa pada waktu itu. UMNO dalam keadaan kebingungan akibat daripada kalah sebahagian besar pemimpin-pemimpin utama mereka dalam pilihan raya. Dan dibimbangi pada waktu itu, negara ini bertukar tangan daripada milik orang Melayu, orang Islam menjadi milik orang lain. Siapa yang menyelamatkan negara? UMNO cari PAS. Pada PAS pada waktu itu bukan banyak kerusi pun. Dia cari PAS. Tun Razak meminta supaya diadakan kerjasama dengan PAS bagi membentuk kerajaan campuran. Bukan kita minta nak jadi kerajaan, tapi kita hanya menyertai untuk menyelamatkan negara dan menyelamatkan bangsa. Kalau ikut kepada perasaan hati, saudara-saudara barangkali tak ramai yang sempat pada tahun 69. Saya ni umur muda lagi tapi sempat dah. Baru nak 75 tahun, muda lagi. Tapi masih lagi ingat peristiwa itu. Di mana kalau ikutkan kepada perasaan, pemuda tahan lasak, katok orang PAS, pukul orang PAS, macam-macam, sekak jalan, lentang dengan kayu balak, dengan batang kelapa, batang nyo untuk nak pergi ceramah. Tumbuk, gocoh, macam-macam yang berlaku. Kemaman saya tak tahu, tapi kalau dia besut, itu yang berlaku. Kalau ikut kepada keadaan ini, tak munasabah PAS nak beri kerjasama. Tapi PAS beri kerjasama bukan kerana kuasa, tapi demi untuk nak menyelamatkan bangsa dan nak menyelamatkan agama. Bila sudah kuat UMNO, dia tendam PAS balik. PAS tak mati juga. Makin sehari PAS makin hidup, makin sehari makin kuat, makin sehari makin gagah, sehinggalah kita dapat tawan semula Kelantan pada tahun 99. Tahun 90, pada tahun 90. Dan kita dapat tawan Terengganu pada tahun 99. Itulah tekanan dan itulah ujian yang dihadapi oleh kita. Saya sebut ini adalah nak menyatakan bahawa bukan PAS suatu parti yang lemah
tapi dia tidak kuat pun, tapi dia tidak lemah. Dia tidak kuat sekuat UMNO, tetapi dia tidak lemah sebagaimana parti-parti lain yang ada yang tak tahu di mana kuburnya. Ini keadaan yang dihadapi oleh kita semua. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebab itulah pemimpin PAS berkali-kali dan sehingga kemarin, hari Jumaat kemarin, Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS, masih lagi menegaskan bahawa kita tetap untuk mempertahankan PN, Perikatan Nasional, dan terus memperkukuhkan muafakat nasional. Kita pertahankan pakatan di antar PAS dengan bersatu, mempertahankan keadaan ini. Dan kita juga memperkukuhkan muafakat nasional, kerjasama kita dengan UMNO dan juga Barisan Nasional. Masih lagi terus dengan sikap ini. Tak berubah, sekalipun bermacam-macam yang telah digambarkan ataupun yang telah disebut oleh pemimpin-pemimpin, sama ada di peringkat negeri maupun juga di peringkat persekutuan. Ada yang mengatakan bahawa kita pastikan Terengganu ini mesti balik di kuasanya kepada Barisan Nasional, kepada UMNO. Itu anggapan mereka, itu tekad mereka, itu kemahuan mereka. Saya sebagai Pesuruhjaya PAS juga boleh menyatakan bahawa saya nak ajak tuan-tuan supaya pertahankan Terengganu tetap di bawah kerajaan PAS. Tetap di bawah kerajaan PAS. Sama ada kita bertanding 5 penjuru, 4 penjuru, 3 penjuru, 2 penjuru, kita tetap mempertahankan kerajaan kita. PAS tidak pernah takut berhadapan dengan berapa penjuru sekalipun. Itu pengalaman yang telah pun kita lalui. Itulah penegasan yang saya perlu nyatakan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh itu marilah pada pilihan raya yang akan datang ini, kita terus menjalankan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Kita mesti ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada kita, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya dan telah mencapai, tetap berjaya dan tetap mencapai kejayaan orang-orang yang beriman. Sama ada orang beriman itu orang perseorangan, maupun orang beriman itu orang beriman secara kumpulan, secara berjemaah, secara berparti, secara berorganisasi, tetap akan berjaya. Qad aflaha, dengan perkataan qadnya, dengan menggunakan fi'il madhi dalam ayat ini, menggambarkan bahawa tetap dan senantiasa mencapai kemenangan. Di antara syaratnya, alladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman yang tetap akan berjaya ini ialah orang yang alladzina hum li'amanatihim, orang yang bagi amanah mereka, wa ahdihim dan janji mereka, ra'un, mereka kawal, mereka jaga, mereka laksanakan. Kita semua mempunyai amanah. Amanah iman yang telah pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah berada di dalam negeri Terengganu ini. Amanah kita ialah amanah iman. Amanah agama Allah iaitu Islam. Semua orang bertanggungjawab terhadap amanah ini. Mesti bangun dan bangkit untuk laksanakan amanah. Jalankan tanggungjawab. Bukan sahaja kami di peringkat kepimpinan, tapi semua yang berada di peringkat kepimpinan bawah-bawah, cawangan dan sebagainya, hatta penyokong, hatta orang yang tidak berparti, tetapi mereka cintakan Islam, mereka kasihkan Allah, mereka cintakan Rasulullah,
itulah amanah yang mesti ditunaikan oleh kita semua untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjalankan tanggungjawab terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah harapan kita dan inilah seruan yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian pada malam ini. Dan yang terakhirnya ialah saya nak mengajak adik-adik, anak-anak muda kita sekalian yang sama ada yang berumur 18 tahun maupun yang akan mengundi kali pertama dalam pilihan raya yang akan datang ini. Marilah saudara-saudara kita yang menjadi pengundi yang pertama yang tidak ada pengalaman mengundi. Malahan ada sebahagian daripadanya yang tidak ada pengalaman bersama-sama dengan parti politik. Hanya kadang-kadang terikut-ikut dengan rakan sebaya dan sebagainya. Ingat, wahai anak-anak, ingat, wahai adik-adik, kita semua adalah orang mukallaf. Orang yang bertanggungjawab terhadap agama. Orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Orang yang bertanggungjawab terhadap bumi ini yang akan dipersoal dan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jangan sekali-kali kita hanya ikut perasaan. Jangan sekali-kali hanya kita termakan dengan isu yang sebenarnya tidak berlaku, tetapi di-viral, tetapi disebar secara palsu, secara bohong, secara tidak berasas. Dan inilah kuasa viral, kuasa sebaran yang tidak berasas ini menjadikan pemikiran kita celaru dan masyarakat kita masyarakat kita keliru. Itulah yang sedang berlaku, yang sedang berkembang di dalam masyarakat kita. Oleh itu, carilah kebenaran. Marilah sama-sama kita mencari kebenaran. Dan kebenaran yang mutlak ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan agama Allah, carilah mereka yang benar-benar memperjuangkannya. Jangan kita termakan dengan hanya gambaran luar yang tidak ada asas, yang tidak bertunjang kepada prinsip, yaitulah Al-Quran dan Sunnah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, yaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya nak beri peluang kepada Datuk Panglima Perang kita, sekalipun dia tidak akan isytihar perang, tetapi ianya memberi satu semangat baru kepada kita insya-Allah. Semoga-moga kita berdapat manfaat daripada apa yang disebut oleh beliau. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.